Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-khamis ashar as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi at-tashahhudil akhir. As-sadisa ashar as-salamu wa aqalluhu assalamu alaikum. As-sabi'a ashar at-tartibu. Baik, sambung pengajian menggunakan kitab Al-Bayan wa Ta'rif Syarah Mukhtasar Syarah Al-Mukhtasar Al-Latif. Perbincangan pada rukun-rukun solat yang ke-15. Kita berhenti rukun solat yang ke-15. Kata pengarang, as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi tasyahhudil akhir. Selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tasyahud akhir. Lepas tu syarah perjelaskan lagi pada tasyahud akhir, iaitu ba'da tasyahudil akhir, iaitu selepas tasyahud akhir. Selepas baca tasyahud tu. Jadi selawat tempat dia mesti selepas tasyahud. Ya, kita dah sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Selepas tu itu tempat selawat. Kalau kita selawat sebelum tasyahud, sebelum kita baca tasyahud kita selawat itu tidak dikira. Nanti lepas baca tasyahud kena selawat sekali lagi. Sebab dia tak boleh duduk di depan tasyahud, dia mesti selepas tasyahud. Sebab tu dia tafsirkan kat sini fit tasyahudil akhir, iaitu ba'da tasyahudil akhir, selepas tasyahud akhir. Jadi tafriq daripada situ, fala yasihhu, maka tiada sah an tataqaddamas salatu ala nabi, maka tidak sah dihadap solat ke atas nabi itu dia terkehadapan ala syai'i min tasyahudil akhir, dia terkehadapan atas sesuatu daripada tasyahud akhir. Tak boleh, mesti tasyahud akhir dulu semua, barulah selawat. Tak boleh selawat duduk awal lepas tu tasyahud akhir, ataupun tasyahud akhir sebahagian, tengah-tengah tu selawat, lepas tu sambung tasyahud akhir, pun tak boleh. Dia tak boleh terkedepan atas sesuatu pun daripada tasyahud akhir. Sikit pun tak boleh. Okay, boleh faham ah? Baik. Ustaz. Okay. Kemudian Imam Nawawi dia sebut dalam kitab dia Al-Majmu', dia bagi tahu lah apa ni dalil Syafi'iyah ni kan. Apa ni, iaitu firman Allah Ta'ala, sallu alaihi wasallimu taslima. Kan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Jadi wahai orang-orang yang beriman, berselawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kat situ kata perintah sallu. Kat situ ada kata perintah. Jadi dalam usul fiqh kita mengaji apa? Al-amru lil wujub. Amar menunjukkan pada hukum wajib. Kan? Lepas tu kata al-Imam Syafi'i, lepas tu ijma' ulama, ijma' kata Imam Nawawi dalam Majmu', dia kata ulama Syafi'iyah apa nak sebut tadi tu, lupa dah. Kan? Okey, betul. Qala ashabuna, saya kita baca. Jadi kata ulama Syafi'iyah, ayat tersebut menunjukkan kepada, memberi faham kepada hukum wajib berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan para ulama ijma' bahwasanya tidak wajib selawat pada selain solat.
selain daripada solat, luar daripada solat, ulama ijma', kan, apa ni, tak wajib selawat ke atas Nabi. Jadi kat mana yang wajib ya? Dalam solat. Kalau kat luar, apa ni, sepakat ijma' ulama kata tak wajib selawat. Jadi ijma' ulama ini mengkhususkan apa ni, selawat tadi di dalam solat. Itu dia bawa itulah kata syarah kita hafizahullah, qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah fil Majmu' wahtajja ashabuna biqaulihi ta'ala sallu alaihi wa sallimu taslima. Telah berhujjah ashab kami dengan firman Allah Taala sallu alaihi wa sallimu taslima. Lepas tu kata dia qala Syafi'i rahimahullah, kata Imam Syafi'i aujaballahu ta'ala bihadhil ayat as-salah. Allah Taala mewajibkan dengan ayat ini, mewajibkan selawat, selawat ke atas Nabi. Wa aulal ahwali biha halus salah. Dan apa ni, hal yang paling utama sekali berselawat ke atas Nabi SAW ni adalah ketika solat. Kemudian qala ashabuna al-ayah taqtadi wujubas salati alaihi sallallahu alaihi wasallam wa qad ajma'al ulama'u annaha la tajibu fi ghairi salah. Yang nak sebut tadilah. Baik. Kemudian adakah disyaratkan muwalat antara tasyahud dan juga selawat ke atas Nabi itu? Adakah syarat, maksudnya lepas habis tasyahud tu kena segera selawat? Tak boleh ada fasil penceraian yang panjang antara tasyahud dan selawat. Adakah macam tu? Syarat macam tu ataupun tidak? Jadi kata syarah wala tushtaratu al-muwalatu bainahuma, dan tidak disyaratkan muwalah berturut-turut di antara keduanya, yakni di antara tasyahud akhir dan juga selawat. Maknanya kalaulah selepas dia baca tasyahud akhir tu, kan, dia diam sat, lama dia diam, ataupun dia terfikir benda lain, lepas tu baru teringat kata selawat tak baca lagi. Dia baca selawat, lepas tu bila dia ingat, tak ada masalah. Tak perlu pun kata nak ulang tasyahud ke, tak perlu, sebab tak disyarat pun muwalat antara tasyahud dan juga selawat. Kalau nak zikir celah-celah tu ke pun tak ada masalah juga, kan. Maksudnya tak memudaratkan lah, kan, sebab tak syarat muwalat. Jadi kalau dia lepas tasyahud tu ada diselangi pula dengan zikir celah-celah tu, lepas tu baru selawat, adakah mudarat yang tu? Tak mudarat juga. Tak perlulah nak ulang balik tasyahud tu lepas tu baca selawat, boleh terus selawat lepas zikir tu. Fala yadurru takhallulu dzikrin, maka tidak mudarat ada apa ni, ada diselangi, tak mudarat diselangi zikir, au sukutin bainahuma, ataupun diam zikir ataupun diam di antara keduanya, iaitu di antara selawat dan juga tasyahud, walau tawilan, walaupun panjang, walau kana al-madhkur, walaupun apa yang disebut tu minaz zikri was sukut tu tawilan, walaupun apa yang disebut daripada zikir dan juga diam itu yang panjang, tak mudarat. Kemudian dia kata wa syurutus salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam ya syurut at-tasyahhudil akhir al-mutaqaddimah. Dan syarat selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, syarat dia adalah syarat tasyahud akhir yang telah lalu lah. Jadi pengajian yang lepas kita dah baca lah, kan, syarat tasyahud akhir. Apa dia? Jadi tengok balik. Tengok balik. Syarat kat sana tu letak kat sini. Syarat pada tasyahud akhir tu disyaratkan juga pada selawat atas Nabi. Baik, sekurang-kurang selawat, wa aqalluha, dan sekurang-kurangnya, yakni aqallus solah, sallallahu ala Muhammad, ataupun sallallahu ala rasulih, atau sallallahu ala nabi. Boleh, mana-mana boleh. Tu sekurang-kurang selawat ke atas Nabi. Wala yasihu Allahumma salli ala Ahmad atau Allahumma salli alaih. Tak boleh. Tidak
tidak memada. Itu sekurang-kurangnya lah. Sekurang-kurangnya. Adapun yang paling sempurna itu panjanglah, wa akmaluha, dan yang paling sempurna selawat, Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala ali Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu yang paling panjang. Kemudian adakah disunatkan datangkan dengan lafaz siyadah, sebut sayyidina, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bolehkah baca tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, datangkan dengan lafaz siyadah? Ulama khilaf, adakah memada dengan kita baca Allahumma salli ala Muhammad sahaja, cukup kita baca Allahumma salli ala Muhammad saja, ataupun afdal kita tambah Allahumma salli, tambah sayyidina, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu khilaflah antara ulama. Jadi sebagian ulama kata cukup memada dengan Allahumma salli ala Muhammad seperti mana warid dalam hadis, kan? Sahabat tanya macam mana berselawat atas Nabi. Jadi Nabi ajak, dan dalam tu Nabi tidak sebut sayyidina. Dan sebagian ulama kata afdalnya bawa datang. Afdalnya sebut sayyidina. Sebab waktu tu kita dah datangkan dengan apa yang warid dalam hadis dan dengan tambahan sayyidina untuk beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masalah khilaflah antara ulama. Dalam ni dibawa datang kata Imam Ramli yang mengatakan afdal didatangkan dengan lafaz siyadah. Boleh baca kat bawah itulah, qala al-Imam Ramli wal afdalu al-ityanu bi lafzi siyadah kama qala Ibnu Zahirah. Afdalnya datangkan dengan lafaz siyadah. Wasaraha bihi jam'un wa bi afta syarih al-Imam al-Mahalli li'anna fihi al-ityana bima amarna bihi wa ziyadatal ikhbari bil waqi' alladhi huwa adabun fa huwa afdalu min tarkih. Dan seperti mana dikatakan Imam Ramli itu telah dikatakan dengan terus terang oleh beberapa sebahagian kumpulan ulama. Dan dengan ini jugalah telah menfatwa oleh syarih iaitu Imam Al-Mahalli, kerana dikata pada mendatangkan al-ityan bil lafzi siyadah tu, pada menyebut lafaz siyadah tu, bawa datang lafaz siyadah, ada padanya kita mendatangkan dengan lafaz yang warid, seperti apa yang kita diperintahkan, kan Nabi seperti dalam hadis, dan ada padanya ziyadah ikhbar, kita ada tambahan khabar, berita dengan dengan realiti perkaranya, yang mana ia adalah adab lah. Dan ianya afdal, maknanya al-ityan bi lafzi siyadah tu afdalu min tarkihi. Mendatangkan lafaz ziyadah itu lebih afdal daripada meninggalkannya. Ini dia nakal daripada Nihayatul Muhtaj. Habis nama apa? Wasallallahu alaihi wasallam. Rukun yang ke-15. Yang ke-16 as-sadisa asyar. As-sadisa asyar. Assalamu. Yang ke-16 assalam. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam miftahus shalah at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Jadi rukun yang ke-16 salamlah, memberi salam, kerana sabda Nabi SAW, miftahus solah, kunci solat itu adalah at-tuhur, bersuci. Sebab itulah para ulama dia mulakan kitab
kitab apa ni, bab rubu' al-ibadat, dia mulakan dengan bab at-taharah. Kan? Dia tak mulakan bab solat tarawih. Kan? Tapi dia mulakan dulu dengan bab taharah lah. Sebab taharah ni miftahus solah. Kunci. Wa tahrimus solah tu at-takbir. Awal kita nak masuk tu, tak masuk dalam solat, mula-mula sekali takbir lah. Lepas tu kita nak keluar daripada solat, tahliluha at-taslim, bagi salam. Dan rukun kat sini salam dua-dua kali tu ke? Tak. Rukun kat sini salam yang pertama aja. Bagi salam tu, itu rukun. Assalamualaikum. Adapun kali kedua, iaitu bukan rukun. Itu bukan rukun, sunat lah. Masuk dalam sunat hai'ah. Lepas tu paling muka tu rukun ke? Tak juga. Iaitu sunat hai'ah juga. Paling muka kanan, kiri. Jadi kalau ada apa ni, kalau kita solat, Assalamualaikum, muka tak ke kanan pun. Kita Assalamualaikum sekali ya. Macam apa? Mazhab Maliki ya. Siapa pernah pergi masjid apa Syekh Abdullah, tahu lah kan? Assalamualaikum. Sekali ya. Jadi apa, hari ni kita Assalamualaikum, muka pun tak baling. Muka pun tak baling. Jadi sah tak solat dia? Sah. Bab rukun tu yang Assalamualaikum tu je. Tapi tak suruhlah buat tu saja kan. Nak kita buat sekali dengan sunat sekali. Kata syarah, wa ruknu huna, rukun di sini huwa taslimatul ula faqat. Dalam bab solat ni, rukun ni adalah salam yang pertama sahaja. Wa amma tsaniyatu fasunnatun. Adapun sunnah yang kedua tu, salam yang kedua tu, ianya sunat. Sunat tu sunat ab'ad ke sunat hayat? Sunat ab'ad. Sunat hayat, afwan, silap. Sunat hayat. Sunat ab'ad kena sujud sahwi. Ini sunat hayat. Lepas tu sekurang-kurang bagi salam tu, wa aqalluhu, kata musannif, dan sekurang-kurang salam, dhamir aqalluhu, dhamir ha pada aqalluhu tu merujuk kepada assalam. Sekurang-kurangnya, yakni sekurang-kurang salam, Assalamualaikum. Lepas tu syarah tambah lagi, dia bagi yang paling sempurna, wa akmaluhu, dan yang paling sempurna salam yang paling sempurna, Assalamualaikum warahmatullah. Lepas itu ya. Tak sunat pun wa barakatuh. Kecuali pada solat jenazah di sisi Ibnu Hajar. Kalau tak salahnya macam itulah, sisi Ibnu Hajar, sunat wa barakatuh. Pada solat jenazah sahaja. Bukan solat jenazah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dia ada syarat lah. Ada syarat, ada 11 syarat dalam apa safinah, sebelah. Seingat anda sebelah lah. Dan sini pun dia datangkan sebelah. Cuma ada nazam, dia kumpulkan syarat-syarat ni, tapi tak sampai sebelah, 9 je. Kan? Ni dia bawa datang lah. Kalau apa ni dalam syarah safinah tu, Nailul Raja, ada juga apa ni nazam ni. Nazam yang menghimpunkan ke 9 syarat at-taslim, syarat bagi salam tu. Kata syarah, wali salami syurutun nazamaha ba'dhum tis'atan minha. Bagi salam itu beberapa syarat dan telah menazam oleh sebahagian ulama, 9 daripadanya. Faqala syurutu taslimi tahlili salati idza aradtaha tis'atun sahhat bi ghairi mira. Arif wa khatib wasil wajma' wa wali wa kun mustakmilan thumma la taqsid bihi al-khabara wajlis wa asmi' bihi nafsan fa in kamulat tilka syurutu wa tammat kana mu'tabara. Jadi dia kata ringkasnya kan,
Syarat ringkasnya dia kata syarat taslim. Syarat taslim salam keluar daripada solat tu apabila kamu kehendaki ada 9. Apa dia? Arif. Arif merujuk kepada at-ta'rif bil alif wal lam. Merujuk kepada ta'rif at-ta'rif bil alif wal lam. Maksudnya salam yang kita nak bagi tu kita kena sebut assalamu alaikum ada alif lam, bukannya salamun alaikum tanpa alif lam. Itu nombor 1 tu dia buat at-ta'rif bil alif wal lam. Fala yakfi salamun alaikum. Maka tidak memada salamun alaikum. Lepas tu wa khatib. Wa khatib. Khatib merujuk kepada kaful khitab. Kaful khitab mesti sebut assalamu alaikum, ada huruf kaf tu, kaf khitab. Assalamu alaikum, ke atas, assalam ke atas kamu, bukan assalamu alaihi ataupun seumpamanya lah. Khatib nombor 2 disebut al-ityan bi kafil khitab, mendatangkan dengan kaf khitab. Fala yasih assalamu alaihi wa nahwi, maka tidak sah assalamu alaihi wa nahwuhu, dan seumpamanya. Yang ketiga wasil, dan hubung. Hubungkan maksudnya kena hubungkan 2 kalimat tu assalamu alaikum. Sah. Baik, sambung. Wasil. Arif wa khatib wasil. Maksud wasil sambung ni maksudnya sambung kedua-dua kalimat tu. Kalimat assalam dengan kalimat alaikum. Nombor 3 dia kata waslu ihda kalimatahi bil ukhra, menyambung salah satu daripada kalimat salam tu. Assalam 1, alaikum 2. Sambungkan satu tu dengan yang satu lagi. Jadi jangan diceraikan lah. Jangan diceraikan antara assalam dengan kum dengan kalam yang lain. Assalam pi zikir kat tengah-tengah tu, lepas tu alaikum. Contohnya jadi dia kata falau fasala bainahuma bi kalam lam yasih. Maka kalau dia ceraikan antara kedua-duanya assalam dan alaikum tu dengan kalam, lam yasih, tidak sah. Tidak sahlah salam tu. Wa yasihu assalamul hasanu awitam alaikum. Tapi kalau ada sifat sikit ni boleh. Dia kata assalamul hasan alaikum, assalamu tam alaikum. Kemudian yang keempat wajma'. Wajma' jamak kan, maksud merujuk kepada mim jamak tu. Assalamu alaikum, ada mim belakang. Tu panggil mim jamak. Tadi kaf merujuk kepada merujuk kepada khitab, kaful khitab. Mim merujuk kepada jamak. Jadi yang keempat tu al-ityan bi mimil jam'i, datangkan mim jamak. Fala yakfi assalamu alayka, maka tidak memada assalamu alayka, mesti assalamu alaikum. Kemudian nak kata nazam tu wawali dan mualat lah. Sebenarnya nak suruh mualat lah. Mualat berturut-turut di antara 2 kalimah tu, assalam dengan alaikum. Jadi jangan dia diam antara tengah-tengah tu dengan diam yang lama ataupun diam yang sekejap, tapi dia qasad untuk memutuskan salam. Assalamu dia, lepas tu baru alaikum. Itu tak sah. Ataupun assalam dia sekejap je tapi dia niatkan putuskan salam, itu pun mudarat juga. Falau sakata. Nombor 5 dia kata al-muwalah baina kalimatai assalam, muwalah antara 2 kalimah salam. Falau sakata tawilan mutlaqan, kalau dia diam lama, au qasiran ataupun pendek, wa qasada bihi qat' assalam, dia qasadkan dengannya memutuskan salam, darra mudarat. Yang keenam
wa kun mustaqbila, dan hendaklah kamu tu menghadap ke kiblat. Jadi syarat dia kita menghadap ke kiblat. Kita menghadap kiblat dengan dada lah. Istiqbalul kiblah bis sadri. Menghadap ke kiblat dengan dada. Falau tahawwala bihi anil kiblah. Kalau dia orang kata apa, berpindah, berpusing dengan dada dia daripada kiblat, pusing kepala tak ada masalah. Sebab tu dia kata falau tahawwala bihi bis sadri. Dhamir tu merujuk kepada sadr, dada. Dia pusing, pindah dengan dada. Dada tu yang berpaling daripada kiblat, dharra. Bahkan orang kata apa boleh bawa kepada batai solat lah. Boleh bawa kepada batai solat. Bi khilafil iltifat bil wajhi, bersalahan iltifat berpaling dengan wajah. Yang tu tak tak ada mudarat apa lah yang tu. Kan fa inna sunnatun fi salam, maka itu ia adalah sunat pada ketika salam. Iltifat dengan wajah tu sunat. Assalamualaikum kan, kita berpaling ke kanan dan ke kiri. Yang berpaling itu muka, bukan dada. Jadi kesilapan orang, dia assalamualaikum, dada pun ni sikit sekali kan. Kalau ada sebab tu bagian ulama kata ulama batai solat tu kan. Mazhab kita Syafi'iyah batai lah bila berpaling daripada kiblat. Nombor 7, wakun mustaqbila summa la taqsid bihi al-khabara. Kemudian jangan kamu qasatkan dengan salam itu khabar. Kita bukan qasat nak cerita. Bukan qasat nak buat satu kenyataan kan. Buat ayat penyata. Kita tak qasat sebagai khabar. Tapi kita qasat sebagai tahallul. Kita keluar daripada solat lah. Yang ketujuh, alla yaqsida bisalam al-khabar faqat. Dia tidak qasatkan dengan salam tu khabar sahaja, bal yaqsidu bihi at-tahallul faqat. Bahkan dia qasatkan dengan salam itu at-tahallul. Keluar daripada solat lah. Au ma'al khabar, ataupun dia qasatkan tahallul serta dengan khabar, dua-dua sekali tak apa. Yang tak boleh kalau dia qasatkan khabar sahaja. Kalau dia itlaq boleh tak? Boleh juga. Au yutlik, maknanya dia tak qasat mana-mana satu. Falau qasada bihil khabar lam yasih, maka kalau dia qasatkan dengan tahallul salam tu khabar sahaja, tidak sah. Yang ke-8 wajlis. Wajlis maksudnya duduk. Dan duduklah maksudnya mestilah dia lakukan salam tersebut dalam keadaan dia duduk. Nombor 8 dia kata iqa'uhu halal julus, menjatuhkan salam itu, maksudnya salam itu dilakukan halal julus dalam keadaan duduk. Fala sihlu ityanu bihi min qiyam, maka tidak sah datangkan dengan salam itu dalam keadaan berdiri. Yang ke-9, wa asmi' bihi nafsan, dan dengarkanlah dengan salam itu akan diri. Maknanya kena dengarkan diri sendiri. Nombor 9 dia kata an yusmi'a bihi nafsahu haitsu la mani'a minas sam'i. Yang ke-9 dia memperdengarkan diri dia sekira-kira tidak ada yang menegah daripada dengar. Kalau tidak ada yang menegah daripada dengar, saya dia dengar. Kan? Jadi kena dengar lah. Lepas tu habis dalam sampai 9 tu yang disebut dalam nazam ni lah. Fa in kamulat tilkal syurutu wa tamat, maka jika sempurna syarat-syarat tersebut, kana mu'tabara, salam itu dikira. Lepas tu syarah tambahlah nombor 10 dan nombor 11 yang tak ada dalam nazam. Yang 10, alla yazida wala yanqusu wala yanqusa ma yughayyiru makna. Dia tidak tambah ataupun tidak mengurangkan apa-apa yang mengubah makna. Yang ke-11, an yakuna salam bil arabiyyah in qadara 'alaiha wa illa tarjama anha. Ke-11, salam itu dengan bahasa Arab, adalah salam itu dengan bahasa Arab jika mampu. Mampu bahasa Arab lah. Mampu menyebut dengan bahasa Arab. Kalau tidak, wa illam yaqdir 'alaiha,
alal arabiyah, tarjama anha, dia terjemahkanlah, terjemah kepada bahasa, kepada bahasa dia lah. Baik. Dia boleh terjemahkan. Yang ke-17, yang terakhir, at-tartib. At-tartib li arkaniha kama dzukira. Maksudnya tertib. Yang ke-17, rukun yang kedua tertib. Maksudnya tertib. Tertibkan rukun-rukun, tertib bagi rukun-rukun solat seperti mana yang disebut. Sebenarnya yang disebut tadi itu, itulah ikut tertib dia. Satu per satu. Sebab Nabi SAW bersabda, sallu kama ra'aitumuni usolli. Solatlah kamu seperti mana kamu lihat aku solat. Jadi Nabi solat macam tu lah. Kita pun kena solat macam tu. Kan perintah daripada Nabi. Kemudian apa ni wasallallahu Sayyidina Muhammad, kita tak tahu, kita tak tengok Nabi solat. Tu macam mana hadis ni kan. Nabi kata sallu kama ra'aitumuni usolli. Yang ni nisbah bagi orang yang nampak Nabi solat lah. Adapun kita ni nusalli kama alimnahu yusolli. Kita solat seperti mana kita tahu Nabi solat. Sampai kita ada riwayat yang sampai kat kita apa semua tu kan. Kita nak tengok tu dak lah. Jadi kita tahu melalui riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh para sahabat kan, sampai kepada kita pada hari ini. Lepas tu dia ada tafsir sikit sini. Tafsir sikit tentang tertib. Ustaz nah. Baik, tertib. Kata syarih hafizahullah, falau lam yurattib bainal arkan bi an qaddama ruknan ala mahallihi, maka sekiranya seseorang yang solat itu tidak tertibkan di antara rukun-rukun dengan bahasanya dia mentakdimkan, mendahulukan satu rukun daripada tempat dia. Dia mendahulukan satu rukun daripada tempat dia. Dia ada dua keadaan. Sebab nombor satu, fa imma an yuqaddima ruknan fi'liyan ala ruknin fi'liyin aw qawli. Sama ada dia mendahulukan rukun fi'li ke atas rukun fi'li, atau dia mendahulukan rukun fi'li ke atas rukun qawli. Sujud, i'tidal dengan rukuk. Mudah apa ni, i'tidal dengan rukuk, dia dahulukan i'tidal dulu, ikutkan rukuk dulu kan. Rukuk dengan sujud, rukuk dulu baru sujud, dia pergi sujud dulu. Contoh itu rukun, dia mendahulukan rukun fi'li ke atas rukun fi'li, ataupun dia mendahulukan rukun fi'li ke atas rukun qauli. Fatihah rukun qauli, rukuk rukun fi'li, dia pergi rukuk dulu sebelum dia baca Fatihah kan. Jadi dia mendahulukan rukun fi'li atas rukun qauli. Jadi kita apa ni, fardu solat, rukun-rukun solat dalam pendapat muktamad kita sebut seperti mana disebut dalam minhaj, ada 13 kan. Daripada 13 tu 5 rukun qauli, 8 rukun fi'li. Jadi rukun qauli apa ni, takbiratul ihram, al-Fatihah kan. Lepas tu takbiratul ihram, al-Fatihah, lepas tu tasyahud akhir, selawat dan juga salam. 5 itulah rukun qauli. Yang lain rukun fi'li. Okey. Kemudian dia nak tafsirkan lah. Dia nak bagi contoh. Misal zalika, dia akan bagi contoh dua-dua. Contoh dahulukan rukun fi'li atas rukun fi'li, dan dahulukan rukun fi'li atas rukun qauli. Ini hal pertama. Nanti hal yang kedua, dia dahulukan rukun qauli atas rukun qauli, atau dahulukan rukun qauli atas rukun fi'li. Okey.
Kita tengok yang pertama ni, mendahulukan rukun qauli ke atas mendahulukan rukun fi'li atas rukun fi'li, atau mendahulukan rukun fi'li ke atas rukun qauli. Misal zalika an yasjuda qabla rukuk. Misal yang demikian, dia sujud sebelum rukuk. Sujud ya, orang yang solat tu sebelum rukuk. Rukuk tak lagi, sujud dah. Jadi di sini contoh rukun, dahulukan rukun, satu rukun fi'li ke atas satu rukun fi'li yang lain. Au an yarka'a qabla qira'atil Fatihah, ataupun dia rukuk sebelum membaca Al-Fatihah. Ini mendahulukan rukun fi'li ke atas rukun qauli. Tafsir, fa in kana aliman amidan batalat salatuhu litala'ubih. Maka sekiranya dia tahu dan juga sengaja. Tahu dan sengaja, batalat salatu, batal solat dia. Sebab apa? Litala'ubih, kerana bermain-mainnya dia. Solat bukan tempat kita nak main, kan? Solat kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan tempat kita nak main-main, nak melawak ke, kan? Jadi batal solat dia. Lepas tu kadang ada benda tu kalau kita buat, biar kita buat bukan kerana main-main, tak batal. Tapi bila kita buat main-main, batal, kan? Duk buat apa tangan tu dengan kosak dia, main-main. Tengok orang sebelah tu duk gerak-gerak tangan, dia pun sajalah nak keli kawan tu, kan? Duk gerak-gerak tangan juga, kan? Jadi niat kosak dia untuk main-main. Hukum dia haram lah, batal solat dia. Kadang orang macam tu dia jahil, duk sibuk dengan masalah khilafiyah, sedangkan gerak tu pun tahrik, al-usbu' tu, as-sababah tu, qila yusan dalam mazhab Syafi'i. Dikatakan disunatkan juga dalam mazhab Syafi'i. Sunatkan kita gerakkan tu. Tapi bukan pendapat muktamad lah. Baik, itu masalah alim amid, tahu dan juga sengaja. Kalau dia terlupa, wa in kana sahiyan fa fihi tafsil, maka padanya tafsil huraian lah. Huraian dia macam ni. In tadhakkara ma tarakahu qabla an yablugha mislahu, ada ilaihi fawran wa fa'alahu wa ma ba'dahu muhafazatan ala tartib. Falau ta'akhkhara anil audah walau qalilan batalat salatu. Okey. Sekiranya dia ingat apa yang dia tinggalkan, dia sujud sebelum rukuk, kan? Dia baca surah, dia terus sujud. Lepas tu lepas tu duduk antara dua sujud. Lepas tu sujud yang kedua dia teringat. Dia teringat kata rukuk tak lagi. Waktu tu dia bangun terus, segera. Dia tak boleh lambat-lambat. Dia tak boleh lewat-lewat, kan? Walaupun sedikit. Kalau lewat kan batal solat. Dia kena segera kembali balik, naik atas rukuk. Lepas rukuk, buat macam biasa lah. Solat macam biasa. I'tidal, lepas tu sujud, duduk antara dua sujud, solat macam biasa. Itu yang dia maksudkan, in tadzakkara ma tarakahu qabla an yablugha mislahu. Sekiranya dia ingat apa yang dia tinggalkan sebelum dia sampai kepada seumpamanya. Sebelum dia sampai kepada apa yang dia lupa tu. Ada ilaihi fauran. Dia kembali kepada apa yang dia tinggalkan tu segera. Wa fa'alahu, dan dia lakukan apa yang dia tinggalkan, wa ma ba'dahu, dan apa yang selepasnya. Jadi kalau rukuk tadi, dia buat rukuk dan apa yang selepas rukuk lah. Itu kerana nak memelihara tertib, wa muhafazatan ala tertib. Lepas dah dia lupa dah sujud, kedua dia teringat tak rukuk lagi. Jadi dia bangun untuk rukuk. Pada rukuk, lepas tu dia i'tidal, lepas tu sujud, buat macam biasa. Nak jaga tertib solat macam tu, jadi kena ikut tertib tu lah. Falau ta'akhara anil audah walau qalilan. Kalau dia lewat kembali. Dia lewat kembali. Dia dah ingat dah. Dia dah tadzakkar ma tarakahu. Tapi dia ta'akhkhar anil audah. Walaupun sekejap, sekejap, batalat salatuhu, batal solatnya.
Okey, boleh ya. Yang keadaan kedua, dia teringat apa yang dia tinggalkan. Wa in tadhakkara ba'da fi'li mislihi. Dia teringat apa yang dia tinggalkan selepas dia buat, selepas dia melakukan apa yang dia tinggalkan tu. Contoh tadi, dia lupa rukuk, kan? Rakaat pertama ni dia lupa rukuk, dia terus sujud. Lepas baca surah dia terus sujud. Lepas dia sujud, dia duduk antara sujud, dia sujud yang kali kedua, lepas tu dia bangun rakaat kedua. Rakaat kedua lepas baca surah, baca Fatihah, baca surah, dia rukuk. Waktu rukuk tu baru dia teringat. Rakaat pertama tadi dia tak rukuk. Itu maksud dia teringat selepas dia buat seumpama apa yang dia tinggalkan tu. Wa in tadhakkarahu ba'da fi'li mislihi. Dia dah sampai dah tempat yang dia tempat yang dia tinggalkan tadi tu. Baru teringat kat situ. Waktu ni waktu ni dia buat macam mana? Waktu ni dia kena solat macam biasa. Teruskan solat dan rakaat yang kedua itu dikira sebagai rakaat yang pertama. Adapun hak tadi tu, hak dia terus sujud apa semua tu, yang tu lara. Tak dikira, kira sia-sia macam tu jelah. Yang tak ada apa-apa. Tak dikira yang tu. Nak disebut apa? Ka'antaraka sahwan ruku'an raka'atil ula, seperti dia tinggal kerana terlupa rukuk rakaat pertama. Wa tadhakkarahu, dan dia teringat akan rukuk rakaat pertama itu fi ruku'i raka'atis saniyah, pada rukuk rakaat kedua. Rakaat kedua baru dia teringat rakaat pertama tadi tak rukuk. Fa fi hadhihi halah, pada ketika ni yaqumul maf'ul maqamal matruk. Pada ketika ini rukuk yang dibuat pada rakaat kedua itu mengambil tempat rukuk yang ditinggalkan pada rakaat pertama. Dia faham? Rukuk yang dibuat pada rakaat kedua tu, al-maf'ul tu, rukuk yang dibuat tu pada rakaat kedua, mengambil tempat rukuk yang ditinggalkan pada rakaat pertama. Wa yalghu ma bainahuma, dan laralah apa di antara keduanya, antara maf'ul wal matruk, kan? Tak dia buat tadi apa semua tu tak ada lah. tak dikira. Rukuk yang ditinggalkan rakaat pertama, rukuk yang dibuat pada rakaat yang kedua, antara tu kan ada sujud apa semua tu, dia buat tadi tu antara keduanya, itu semua yal apa ni lara. Dia tak dikira lah. Baik, ini kita cerita kalau apa wasana Sayyidina Ahmad. Ni kalau mayang seorang ataupun jadi imam. Tapi kalau makmum macam mana pula? Tanbihun, dia kata law tadhakkara al-ma'mum tarka ruknin fala ya'udu lil matruk. Kalau dia teringat, makmum teringat meninggal makmum teringat dia meninggalkan satu rukun, fala ya'udu lil matruk, maka dia tak boleh kembali kepada apa yang dia tinggalkan. Dia kena ikut imam. Dia kena ikut imam. Dia ada imam yang dia ikut, jadi dia kena ikut. Lepas tu dia tinggalkan tu macam mana? Bal ya'ti bi rak'atin ba'da salami imami. Bahkan dia datangkan dengan satu rakaat, maksudnya dia kena buat satu rakaat lagi selepas salam imamnya. Imam bagi salam, waktu tu dia tambah lagi satu rakaat. Gantilah dah apa rukun yang dia tak buat tu. Sebab jadi rakaat tu tak dikira lah. Ada tempat rukun dia tak buat tu. Baik, habis. Keadaan yang kedua, dia takdimkan rukun qauli ke atas rukun qauli, atau takdimkan rukun qauli ke atas rukun fi'li. Nombor dua, dia kata imma an yuqaddima ruknan qauliyan ghaira salam. Tapi kita istisnakan salam. Salam tak termasuk. Salam ni kalau kita dahulukan batal ya solat. Dan salam ni kan keluar solat. Lepas tu dia kata selain daripada salam, imma an yuqaddima ruknan qauliyan ghaira salam ala ruknin qauli au fi'li. Sama ada yang kedua ni, situasi kedua ni, dia dahulukan rukun qauli selain daripada salam ke atas rukun qauli, atau dia dahulukan rukun qauli selain daripada salam ke atas rukun fi'li. Contoh dia,
misalu zalika an yuqaddima tasyahhud al-akhir ala sujud. Dia dahulukan tasyahud akhir atas sujud. Sujud yang kedua tak lagi. Duduk antara dua sujud tu dia pergi baca tasyahud. Iaitu dia takdim rukun qauli ke atas rukun fi'li. Sujud yang kedua tak lagi. Au an yuqaddima as-salah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala tasyahhudil akhir. Ataupun dia takdimkan selawat ke atas Nabi ke atas tasyahud akhir. Yang ni rukun, takdimkan rukun qauli ke atas rukun qauli. Kan tadi anda cakap apa? Tasyahud akhir mesti dibaca dulu baru baca selawat. Yang ni dia selawat dulu baru baca tasyahud. Jadi di sini ada takdim rukun qauli ke atas rukun qauli. Masalah ni dia kata fala tabtulu solatuhu wa in kana amidan aliman. Maka tidak batal kalau dia takdimkan seperti mana yang disebut di atas ni, tak batal solatnya walaupun dia sengaja dan tahu. Dia sengaja dan tahu. Baca tasyahud akhir ketika duduk antara dua sujud. Tak batal, yang penting tak panjang lah. Tak memanjang-manjang sangat sehingga membatalkan seperti yang kita sebut sebelum ni. Kan? Tak sampai dia tak baca, katalah dia tak baca Rabbi Ighfirli tu dia tak baca. Kan? Tapi dia baca terus tasyahud akhir. Jadi tak sampai lagi masa yang membatalkan solat kan. Membatalkan solat sebab memanjangkan rukun yang pendek. Sebab situ nak batalnya selepas lafaz yang warid itu dia baca bacaan yang melebihi melebihi kadar sekurang-kurang tasyahud. Sekurang-kurang tasyahud. Jadi kita kata dah tak sampai tahap itu. Jadi tak batal solat dia walaupun sengaja. Tapi dia kena sujud lah sekali lagi. Sebab dia tak sujud lagi. Cuma apa yang dia baca tu tak dikira. Satgi lepas dia sujud kali kedua tu dia bangun duduk, dia kena baca tasyahud sekali lagi. Begitu juga selawat tu. Selawat atas Nabi tu tak dikira, dia kena tasyahud, dia kena selawat sekali lagi selepas tasyahud. Salah ni tak batal lah. Fala tabtulu solatu wa in kana amidan aliman. Tak batal solat dia walaupun dia sengaja dan tahu. Lakin la yu'tadu bima qaddamahu, tetapi tidak dikira apa yang dia dahulukan. Fayajibu alaihi an yu'idahu fi mahallihi. Maka wajib atasnya mengulang kembali apa yang dia takdimkan tu. An yu'idahu kita kata ma qaddamahu tu ataupun al-rukna al-maf'ul qabla mahallihi tu dia ulangkan fi mahallihi. Wajib dia ulangkan pada tempatnya. Jadi masalah selawat dengan tasyahud ni, tempat selawat yang betul selepas tasyahud dan tempat tasyahud akhir yang betul selepas sujud yang kedua. Pada tasyahud akhir itulah, pada ketika duduk tu. Okey, kemudian nombor 3 dia buat yang ni masalah salam lah, takdimkan salam daripada tempat dia. Dia kata wa imma an yuqaddima salam ala mahallihi fatabtulu salatuhu in alima wa ta'ammada wa illa fala wa yasjudu li sahwi. Situasi yang ketiga ni dia dahulukan salam daripada tempat dia yang sepatutnya lah. Kan salam tu di akhir solat lah. Ni dia dahulukan awalkan. Jadi salam ni keluar solat. Jadi kalau dia buat, dia sengaja dahulukan salam, sengaja dan tahu, maka batal solat dia. Kalau tak batal lah. Dia kena bagi salam pada tempat dia. Tersilap, teringat habis dah. Tak batal. Kan, solat balik lah. Solat macam biasa lah, sambung solat dia. Lepas tu dia sujud sahwi di akhir solat. Tanbihun law tarakal musalli salama fayajibu an ya'tiya bihi walau talal faslu. Tanbih, misalnya ni satu peringatan. Dia kata kalau lah orang yang solat tu meninggalkan salam, maka wajib dia datangkan salam tu walaupun panjang penceraian dia. Wala yasjudu lisahwi ba'da an ya'tiya bihi. Baik, wajib dia sujud sahwi ke selepas dia bagi salam tu? Kan? Jadi dia kata tak perlulah. Dia tidak perlu sujud sahwi selepas dia datangkan salam yang ditinggalkan tadi.
Sebab apa? Li fawati mahalli sujudi bisalam, kerana dah luput dah tempat sujud dengan sebab salam. Sebab sujud sebelum salam, jadi dengan melakukan salam luputlah tak apa ni sujud tu. Dia dah tak ada dah. Wala yasjudu li sahwi aidan in qaddama as-salata ala nabi sallallahu alaihi wasallam ala tasyahhudil akhir. Ni masalah tadi, masalah bagi dia baca, dia selawat dulu baru dia baca tasyahud akhir. Jadi kita kata tak memada selawat ni, dia kena selawat balik selepas tasyahud tu. Sebab selawat tempat dia selepas tasyahud, bukan sebelum tasyahud. Nah, persoalan ni adakah dia kena sujud sahwi? Jawapan dia tidaklah. Tak perlu dia sujud sahwi. Sebab apa? Sebab duduk tu itu memang tempat selawat sebenarnya. Secara umumnya duduk tu memang tempat selawat. Cuma dia datangkan sebelum tasyahud je. Bukan selepas tasyahud. Jadi dia perbetulkan tempat dia, dan dia tidak pun memindahkan selawat tu bukan pada tempat dia, kan. Tempat dia memang waktu duduk tu lah, kan. Cuma kedudukan dia selepas tasyahud akhir, tapi dia dahulukan. Jadi perbetulkan yang tu saja, tak perlu sujud sahwi. Wala yasjudu li sahwi aidan, dan tidak sujud sahwi, dia tak perlu sujud sahwi juga idza qadama shalah ala nabi sallallahu alaihi wasallam ala tasyahhudil akhir, apabila ia mendahulukan selawat ke atas nabi atas tasyahud akhir, li'annal julusa mahalluha fil jumlah, kerana duduk itu merupakan tempat selawat secara umum. Wallahu taala a'lam. Maaflah laju-laju sikit. Dah ni. Yang ni pun kita pernah baca dalam Al-Budur At-Tali'ah Syarah Ar-Risalah Al-Jami'ah. Rasanya sebiji macam ni, Asap. Dia bagikan kepada dua keadaan tu. Allahu ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu